Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, dalam video kali ini kita akan ulang kaji UPKK dan kita akan melihat contoh-contoh soalan bagi subjek ulum syariah pada bahagian akidah. Okay, dia ada 50 markah. Jom kita tengok soalan-soalannya. Okay, ulum syariah ni dia gabungkan subjek akidah dan ibadah. Akidah 50 markah dan ibadah 50 markah. Untuk video ni kita tengok akidah terlebih dahulu. Okey, soalan dia bulatkan jawapan yang betul untuk soalan 1 hingga soalan 10. Okey, soalan 1. Apakah nama kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam? Apakah nama kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam? Okey. Dia bagi 4 buah kitab, Alif Ba Jim Dal. Taurat. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Zabur Nabi Daud, Al-Quran Nabi Muhammad, Al-Quran Nabi Muhammad dan Injil Nabi Isa. So jawapannya adalah nama kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa ialah kitab Injil. Soalan kedua. Hukum beriman kepada qada dan qadar ialah hukum beriman dalam subjek akidah ni adalah wajib sahaja. Hukum beriman mesti wajib. Okey. Wajib kita beriman kepada qada dan qadar. Okey, seterusnya soalan 3. Okey, dia bagi tempat kosong. Ialah salah satu sifat wajib bagi Rasul. Rasul. Okey. Alif tabligh, ba ilmu, jim ar-Rahman, dal al-Baqa. Okey. So kita tengok tabligh maksudnya menyampaikan. Okey, menyampaikan, ilmu mengetahui, ar-Rahman pengasih, Baqa kekal. Okey. So salah satu dia tanya dalam ni sifat wajib bagi Rasul. Okey, sifat wajib bagi Rasul, jawapannya ialah tabligh. Sebab ilmu mengetahui itu sifat wajib bagi Allah. Ar-Rahman nama Allah. Al-Baqa sifat Allah. So sifat wajib bagi Rasul adalah at-tabligh. Okey, seterusnya soalan yang keempat. Sifat. Okey, sifat apa? Tempat kosong. Menunjukkan Allah Maha Esa. Menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala Maha Esa. Esa ni maksudnya satu ataupun tunggal. Okay. So dia bagi sifat hayat, qudrah, iradah dan wahdaniyah. Okay. Hayat maksudnya hidup, qudrah berkuasa, iradah berkehendak, wahdaniyah sama dengan wahidun iaitu satu ataupun esa. So jawapannya adalah dal. Sifat wahdaniyah menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala Maha Esa. Okay, seterusnya soalan nombor 5. Okay, soalannya kesan beriman dengan sifat qiyamuhu binafsihi Allah ialah. Okay, first dia tanya sifat ataupun dia tanya kesan beriman. Okay, bila kesan beriman, cara nak jawab dia, jawapan mesti ayat-ayat yang positif. Okay, kesan beriman sama dengan kesan mempercayai. Dengan sifat Allah, qiyamuhu binafsih. Qiyamuhu binafsih ni maksudnya berdiri dengan sendiri.
Okay, so berbalik kepada soalan, dia nak kesan beriman. Kesan beriman kita cari ayat yang positif. Dia bagi sentiasa ikhlas, berbangga dengan amalan, mengharapkan balasan, suka menunjuk-nunjuk. So, kesan beriman adalah sentiasa ikhlas. Okay, sentiasa ikhlas. Sebab yang lain semuanya ayat yang negatif. Okay, yang keenam, antara berikut ialah nama-nama hari kiamat kecuali. So, maksudnya jawapan yang kita kena pilih adalah yang bukan nama hari kiamat. Okay, yang pertama, ataupun alif, yaumul hisab, yaumul zalzalah, yaumul jaza, dan yaumul jumaat. Okay, yaumul hisab adalah hari perhitungan. Okay, yaumul hisab hari perhitungan. Hari perhitungan. Zalzalah hari goncangan. Yaumul jaza, okay, yaumul jaza hari pembalasan. Yaumul jumaat hari Jumaat. So hari Jumaat adalah bukan nama hari kiamat. So Jumaat dah jawapan dia. Yaumul Jumaat. Yang lain, perhitungan, goncangan dan pembalasan adalah hari kiamat. Nama-nama hari kiamat. Okay, soalan yang ketujuh. Mustahil bagi Rasul-Rasul bersifat Al-Kitman. Iaitu, okay, dia nak maksud bagi sifat Al-Kitman. Alif bodoh, ba penipu, jim menyembunyikan, dal khianat. So Al-Kitman ni bermaksud menyembunyikan. Okay. Terusnya soalan yang ke-8. Al-Quran akan diangkat ke langit sebelum tiupan sangkakala yang pertama. Berpandukan kenyataan di atas, apakah kelebihan Al-Quran yang utama? Penawar penyakit sopak sahaja, kekal sehingga hari kiamat, menggunakan bahasa Ibrani, mukjizat Nabi Daud. Okay, dia kata Al-Quran akan diangkat ke langit sebelum tiupan sangkakala pertama. Tiupan sangkakala pertama ni menunjukkan yang kiamat akan berlaku. So, jawapan yang tepat berdasarkan penyataan di atas adalah kelebihan Al-Quran kekal sehingga hari kiamat tanpa diselewengkan ataupun tanpa dihapuskan. Tak boleh nak dihapuskan, tak boleh nak diselewengkan sampai hari kiamat. Okay, soalan yang ke-9. Okay, soalan 9. Beriman kepada hari kiamat merupakan rukun yang kelima. Rukun apa? Wuduk, solat, iman, Islam. Okay, beriman kepada hari kiamat. Dah nama pun dah tulis dah kat sini. Beriman kepada hari kiamat merupakan rukun apa? Mestilah rukun iman. Okay, jim jawapan dia. Soalan 10. Sifat-sifat wajib bagi Rasul ialah, okay, 1. Al-Kazib, 2. As-Sidqu, 3. Al-Amanah, 4. Al-Khiyanah. Al-Kazib maksudnya dusta, benar, As-Sidqu benar, Al-Amanah jujur, khianat. Okay. So dusta sifat mustahil, khianat sifat mustahil, sifat wajib bagi Rasul adalah As-Sidqu dan amanah. Okay, jawapan dia 2 dan 3. Okay. Ba. Okay, seterusnya soalan 11 hingga soalan 15.
Okay, soalan dia isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Okay. Dia bagi perkataan tawakal, bantuan, mubram, zalzalah, kecil, beriman. Okay, kita tengok soalan dia. Sebelah salah satu bahagian qada ialah, okay, jawapan kat sini adalah mubram. Okay. Qada ni terbahagi kepada dua bahagian, iaitu qada mubram dan qada muallaq. Okay. So dalam pilihan jawapan ni dia bagi satu saja, iaitu perkataan mubram. Okay. So salah satu bahagian qada ialah mubram. Qada mubram ni adalah qada ataupun ketentuan Allah yang tidak berubah dan dilaksanakan mengikut kehendak dan kekuasaannya. Contohnya adalah bangsa, kita dilahirkan dalam bangsa Melayu ke, Cina ke, itu yang tak boleh berubah. Ataupun jantina, lelaki ke, perempuan ke, itu ketentuan Allah yang tak boleh berubah. Satu lagi, dia ada qada ni adalah muallaq. Muallaq ni ketentuan Allah yang boleh berubah. Okey. Contohnya, penyakit sembuh oleh kerana kita berusaha untuk berubat ataupun mendapat keputusan cemerlang dalam exam sekiranya kita berusaha dengan gigih. Okey. Seterusnya, 12, Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa menjadikan setiap ciptaannya tanpa sebarang. Sebarang apa? Ni bantuan. Tanpa sebarang bantuan. Allah tu dia nak buat apa-apa tak perlukan sebarang bantuan daripada siapa-siapa. Okey. 13, dalil nakli beriman kepada hari kiamat terkandung dalam surah. Dia tanya tentang nama surah. So dalam pilihan jawapan ni pun, kalau kita tak hafal pun kita dah tahu dah. Satu je pilihan nama surah dalam pilihan jawapan. Okay, dalil nakli beriman kepada hari kiamat terkandung dalam surah Al-Zalzalah. Okay. Seterusnya 14. Okay, 14. Orang yang hina mendapat kedudukan yang terhormat adalah tanda apa? Hari kiamat. Okay, so dalam pilihan jawapan dia ada tanda kecil. Okay, so kita tulis tanda kecil hari kiamat. Tanda kecil. Okay, tanda kecil. 15. Tempat kosong, bermaksud berserah diri dan redha dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala setelah berusaha. Okay, apa pilihan jawapan yang ada? Tawakal. Okay, tawakal. So, kat sini kita tulis tawakal bermaksud berserah diri dan redha dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala setelah berusaha. Okey, seterusnya soalan 16 hingga 20. Arahan soalan, suaikan bahagian alif dan bahagian ba. Ia nak kita pilih sama ada penyataan di bahagian alif ni nama-nama hari kiamat ataupun tanda-tanda besar hari kiamat. Okay, kita tengok 16. Yaumul Waqi'ah. Yaumul Waqi'ah. Okay, yaumu tu bermaksud hari. So bila ada perkataan hari ataupun yaumu, itu adalah nama hari kiamat. Yaumul Waqi'ah adalah nama hari kiamat. Okay, seterusnya keluar Ya'juj dan Ma'juj ialah tanda besar hari kiamat. Okay. Kemudian keluar asap dari bumi. Keluar asap dari bumi, tanda besar hari kiamat.
Okay, kemudian hari perhitungan. Hari perhitungan ni nama-nama hari kiamat. Dan Yaumul Ba'si. Yaumul Ba'si ni adalah nama-nama hari kiamat. Okey. Okay, seterusnya soalan 21 hingga soalan 25. Arahan soalan, gariskan jawapan yang betul. Okay, gariskan jawapan yang betul. 21. Al-Fatanah bermaksud bijaksana atau menyampaikan. Al-Fatanah bermaksud bijaksana. Okay. Yaumul Jumaat atau Yaumul Jaza ialah nama hari kiamat. So, jawapannya adalah Yaumul Jaza adalah nama hari kiamat. Gariskan di bawah perkataan Yaumul Jaza. Okay, seterusnya soalan 23. Mustahil bagi seorang Rasul bersifat karahah atau baladah. Karahah ni maksudnya terpaksa. Okay, terpaksa. Baladah pula adalah bodoh. Mustahil bagi seorang Rasul bersifat baladah. Okay, itu baladah adalah sifat mustahil bagi seorang Rasul. Kalau karahah, sifat mustahil bagi Allah. Okey, 24. Seseorang akan menjadi sombong atau taat akibat mengingkari sifat ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Seseorang akan menjadi sombong, okay, akibat mengingkari sifat ilmu Allah. Okay, 25. Hukum beriman kepada sifat mukhalafatuhu lil hawadis ialah hukum beriman. Wajib atau harus? Hukum beriman mestilah wajib. Okay. Okay, baik. Soalan seterusnya, dia kata tulis nama-nama lain bagi hari kiamat. Okay, kalau hari kiamat ni Yaumul Qiyamah. So, kita kena tuliskan nama-nama lain bagi hari kiamat. Okay, so, kita boleh pilih sama ada nak jawab dalam bahasa Arab ataupun dalam bahasa Melayu. Contohnya, Yaumul Hashri, Al-Hashr, Yaumul Hashr. Okay, ataupun Yaumul Akhir, Yaumul Akhir. Ini kita jawab dalam bahasa Arab lah. Ataupun Yaumul Hisab. Okay, Yaumul Hisab atau Yaumus Sa'ah. Okay, Yaumus Sa'ah. Ada lagi nama-nama hari kiamat. Okay, Yaumul Waqi'ah. Yaumul Waqi'ah. Ataupun boleh tulis juga Yaumul Ba'si. Yaumul Ba'si atau Yaumul Jaza. Yaumul Jaza atau Yaumuddin. Yaumuddin. Okay. So, itu pilihan-pilihan jawapan ataupun kita nak jawab dalam bahasa Melayu. Yaumul Hashri kita tukar kepada hari himpunan. Yaumul Akhir, hari yang terakhir. Yaumul Hisab, hari perhitungan. Yaumus Sa'ah, hari yang datang secara tiba-tiba. Yaumul Waqi'ah, hari yang pasti berlaku. Yaumul Ba'si, hari kebangkitan. Yaumul Jaza, hari pembalasan. Yaumuddin, hari pembalasan.
Okey. Itu pilihan-pilihan jawapan tentang nama-nama lain bagi hari kiamat. Okey, seterusnya dia kata lengkapkan 27, lengkapkan jadual di bawah. Dia nak nama Rasul dan nama kitab. Okey. Yang ni Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, kitab dia Al-Quran. Okey, kemudian dia bagi kitab Taurat. Kitab Taurat Nabi mana? Kitab Taurat Nabi Musa. Okey, kemudian dia bagi clue Nabi Isa. Nabi Isa kitab apa? Injil. Okey, Nabi Isa kitab Injil, dan dia bagi clue Zabur. Zabur ni adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud. Okey. Okay, seterusnya soalan nombor 28. Okey, soalan nombor 28. Soalannya, senaraikan dua kesan beriman dengan sifat iradah Allah. Okey, senaraikan dua kesan beriman dengan sifat iradah Allah. Okey, yang pertama kita boleh tulis iradah ni maksudnya kehendak kehendak. So apa yang kesan beriman dengan kehendak Allah? Okey, yang pertama kita boleh tulis redha dengan ketentuan, redha dengan ketentuan Allah. Okey. Ataupun yang kedua kita boleh tulis tidak, tidak mudah putus asa. Tidak mudah putus asa. Okey. Seterusnya. Okey. Qala Allah berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Artinya, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang tetap hidup. Okey. Soalan dia, apakah akibat tidak beriman kepada sifat Allah berdasarkan dalil nakli di atas? Okay, so yang kita nampak kat sini adalah sifat Allah tu maha hidup. Okay, Allah maha hidup. Apa kesan ataupun apa akibat tidak beriman dengan sifat hidup Allah ataupun sifat hayat Allah? Apa kesan dia? Ataupun apa akibat tidak beriman? Okay, akibat tidak beriman. Yang pertama kita boleh tulis iman. Okay, iman tidak mantap. Iman tidak mantap. Yang kedua kita boleh tulis kurang ataupun kita boleh tulis lupa diri. Okay, lupa diri. Okay, ataupun kita buat pilihan jawapan yang lain adalah sombong. Okay. Okay. Seterusnya kita tengok soalan 30. Ini perbualan antara Syahid dengan ibu dia. Okey, Syahid. Okey, Syahid cakap, "Ibu, siapakah Rasul?" Okey, ibu dia jawab, "Rasul-rasul merupakan utusan Allah yang ditugaskan untuk menyampaikan agama Allah kepada semua umat manusia." Itu maksud ataupun penerangan tentang soalan Syahid tu. Dia tanya ibu dia tentang Rasul. Ibu dia pun jawab, Rasul-Rasul merupakan utusan Allah yang ditugaskan untuk menyampaikan agama Allah kepada semua umat manusia. Okay, kemudian soalan dia, isi tempat kosong berdasarkan dialog di atas.
Okay, soalan alif, hukum beriman dengan rasul-rasul. Okay, bila hukum beriman macam tadi juga, dalam soalan ni dia ada 3 hukum beriman. Tak silap saya. So semuanya adalah wajib. Okay, hukum beriman kepada rasul mestilah wajib. Okay, kemudian soalan kedua, dia tanya tulis 2 nama rasul. Okay, bolehlah pilih sama ada Adam dan Muhammad. So tengoklah Adam ke Idris ke Nuh ke Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ishak, Ismail, Yaqub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa. Okay, pilih je mana-mana sebab dia kata tulis 2 nama rasul. Tak kisah rasul yang mana tapi kita tuliskan 2 saja nama rasul. Okey? Sekadar itu saja apa yang kita boleh kongsikan dalam ulang kaji UPKK bagi subjek ulum syariah bahagian ibadah pada kali ini. Semoga video ini bermanfaat dalam mengulang kaji pelajaran dan semoga kita jumpa lagi di video yang akan datang. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang kurang itu adalah kelemahan diri saya sendiri. Jangan lupa like, subscribe dan sharekan kepada kawan-kawan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.